Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang cukai fiskal. Saya Ahmad Jumaat bin Azhar, nombor metrik 275234 akan menerangkan berkaitan pengenalan. Negara Jepun mempunyai dua jenis cukai utama yang berbeza, iaitu cukai pendapatan negara dan cukai kediaman khusus wilayah. Cukai penggunaan dinilai pada peringkat persekutuan, manakala cukai perniagaan dan kereta pula dinilai pada peringkat wilayah. Cukai harta pula ditaksir pada cukai perbandaran. Kadar cukai telah meningkat pada tahun 1997 dan menjadi penyebab ekonomi negara Jepun meleset setelah cukai dilaksanakan. Kenaikan cukai ini dipercayai hasil daripada krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun tersebut. Sistem percukaian Jepun telah berkembang semenjak daripada abad ke-19 di bawah pemulihan Meiji. Cukai pendapatan telah diperkenalkan dan dilaksanakan pada tahun 1887 walaupun cukai tanah bersejarah kekal menjadi sumber utama pendapatan negara Jepun sehingga tahun 1908. Cukai pendapatan menjadi pengganti cukai jualan sebagai sumber pembiayaan utama kerajaan Jepun pada tahun 1935. Kekangan kewangan ketika Perang Dunia Kedua telah mengubah sistem cukai pada tahun 1940. Telah berlaku banyak inflasi dan ekonomi negara Jepun jatuh merundum setelah tamatnya perang. Pelbagai cara dilakukan sebagai langkah penyelesaian seperti pembekuan akaun, penukaran wang kepada yen baharu, pengubahan struktur harga, pengubahan cukai hartanah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Bawatarani anak perempuan Raja Gopalan, nombor matrik saya 274988. Hari ini saya nak menjelaskan tentang maksud dan tujuan cukai. Cukai harta tetap bermaksud individu dan organisasi undang-undang lain seperti perniagaan yang membayar cukai ke atas harta mereka. Cukai selalunya merupakan cukai ad valorem yang dianggap sebagai cukai regresif. Ia ditentukan oleh kerajaan tempatan di kawasan di mana harta itu terletak dan dibayar oleh pemilik hartanah. Nilai harta yang dipegang termasuk tanah sering digunakan untuk mengira cukai. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara mengenakan cukai ke atas harta peribadi yang berharga seperti kenderaan dan bot. Cukai yang dinilai akan digunakan oleh kerajaan tempatan untuk membayar naik taraf sistem air dan pembentong serta penguatkuasaan polis, perlindungan kebakaran, pendidikan, bangunan jalan raya dan lebuh raya, perpustakaan dan perkhidmatan masyarakat yang lain. Cukai hartanah tidak mempunyai kaitan dengan surat ikatan kiriman wang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Aizat bin Aman, nombor metrik 274697. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengeluasan cukai. Kerajaan Jepun terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu kerajaan negara, 47 wilayah, kerajaan peringkat pertengahan seperti negeri di Amerika Syarikat, dan 3,230 majlis perbandaran, bandar, pekan dan kampung. Undang-undang cukai tempatan menawarkan majlis perbandaran asas undang-undang untuk mengenakan cukai tempatan yang berbeza, termasuk cukai harta tetap yang berada di bawah sistem cukai tempatan Jepun. Dengan mewujudkan undang-undang kecil mereka sendiri selaras dengan undang-undang cukai tempatan, majlis perbandaran mengenakan cukai harta tetap ke atas A. Tanah, B. Kediaman dan struktur, dan C. Aset perniagaan ketara. Untuk pendapatan bercukai dan tujuan cukai perbadanan aset tetap, boleh cukai terdiri daripada A. Tanah, kediaman dan bangunan, dan C. Aset perniagaan, boleh susut nilai ketara. Asas cukai ialah nilai taksiran aset tetap, boleh cukai yang dinyatakan dalam daftar cukai harta tetap setiap majlis perbandaran.
Walaupun Majlis Perbandaran bertanggungjawab ke atas penilaian itu, Menteri Pengurusan Awam, Hal Ehwal Dalam Negeri, Pos dan Telekomunikasi Kerajaan Jepun yang mempunyai kuasa untuk menentukan kaedah seragam bertujuan menentukan nilai aset tetap. Penilaian setiap Majlis Perbandaran diagregatkan secara berkesan di seluruh negara Jepun. Berikutan penggunaan metodologi yang konsisten ini, penilaian bahawa sama ada sistem itu adil dan sama rata dan dipastikan harga pasaran sebenar bagi kawasan tanah yang serupa diguna untuk menganggarkan nilai tanah yang dinilai. Setiap pemeriksaan dijalankan mengikutkan jenis tanah seperti tanah kediaman, tanah pertanian, hutan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Farida binti Johari, nombor matrik 275193. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kadar cukai di Jepun. Perbandaran bertanggungjawab untuk memungut cukai hartanah tetap. Parti di 23 White House, Tokyo, cukai dikenakan dan dikutip oleh Kerajaan Metropolitan Tokyo. Kadar kutipan cukai harta tetap pada TK 1999 adalah 97%. Nisbah cukai harta tetap yang dikutip kepada cukai yang dibayar. Pada 1 Januari, pembandaraan di mana harta cukai itu mengenakan cukai harta tetap. Orang ramai, sama ada bermostotin atau bukan bermostotin, bertanggungjawab untuk membayar cukai harta. Tetapi, jika mereka dikenal pasti sebagai pemilik harta kekal, boleh dikenakan cukai dalam daftar cukai pada 1 Januari setiap tahun. Cukai hartanah biasanya dibayar dalam 4 angsuran iaitu bermula bulan April, Julai, Disember dan Februari tahun berikutnya. Bermula pada 1 Januari, setiap Majlis Perbandaran menghantar borang cukai kepada pembayar cukai di mana ia menyatakan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh mereka. Pembayar cukai boleh membayar cukai mereka melalui bank atau pejabat pos atau mereka boleh membayar terus ke pejabat pembandaraan. Pembandaraan yang mengenakan cukai perancangan tempatan sebagai tambahan kepada cukai harta tetap mesti menyerahkan borang cukai perancangan bandar bersama-sama dengan borang cukai harta tetap. Bagi harta tetap bercukai, setiap majlis perbandaran mestilah mencipta buku daftar cukai. Rekod tersebut sebelum ini disimpan di atas kertas, tetapi di bawah peruntukan baru Undang-Undang Cukai Tempatan, cekera digital atau alat elektrik lain kini boleh digunakan sebagai daftar cukai. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, saya Kira Syarj nombor matrik 2050210 ingin menjelaskan tentang prinsip cukai. Rakyat boleh mengisytiharkan hak atau tanah pembinaan mereka untuk melindungi diri mereka apabila mereka membeli atau menjual harta tetap. Kementerian Kehakiman masih berusaha untuk menambah baik pangkalan data pendaftaran hartanya sendiri. Perbandaran boleh menggunakan fail ini untuk mengesahkan daftar cukai mereka untuk cukai aset tetap sekiranya berlaku pembelian atau pemindahan sedemikian. Sebagai contohnya, mereka boleh menyebat jika terdapat sebarang kekeliruan berkenaan pemilih sebenar atau tanah kepunyaan pembayar cukai. Sebaliknya, pejabat kewangan Kementerian Kehakiman harus memberitahu setiap majlis perbandaran tentang pembelian atau pelumpasan kekal pemilikan dalam perbandaran itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Farida binti Johari, nombor matrik 275193. Hari ini saya akan membentangkan mengenai analisis kesan cukai terhadap kerajaan dan masyarakat. Cukai dan kutipan yuran adalah mekanisme asas bagi kerajaan untuk menghasilkan wang awam yang membolehkannya membiayai pelaburan dalam sumber manusia, infrastruktur dan menyediakan perkhidmatan kepada individu dan perusahaan. Menurut anggaran awal,
Kekurangan pembiayaan bagi negara miskin untuk mencapai matlamat pembangunan mampan adalah lebih 2.5 trilion setahun. Sebahagian besar daripada kekurangan kewangan ini mesti dibekalkan dengan meningkatkan pelaburan sektor swasta dalam kemampanan yang memerlukan pelaksanaan dasar cukai yang sesuai untuk mewujudkan insentif harga yang diperlukan, merujuk Mizaki 2016. Walau bagaimanapun, negara yang membangun adalah sebenarnya merupakan negara yang paling memerlukan wang tunai bagi negara yang rapuh dan terjejas akibat konflik FCS. Cukai mempunyai peranan yang begitu penting dalam memastikan pertumbuhan yang mampan dan saksama, terutama berdasarkan masalah COVID-19 dan melalui inisiatif seperti penghijauan sistem percukaian dan memerangi mereka yang mengelak untuk membayar cukai. Kerajaan yang mengumpul kurang daripada 15% cukai mesti meningkatkan hasil kerajaan untuk menyokong keperluan asas penduduk dan syarikat. Tahap cukai ini merupakan titik permulaan yang kritikal untuk daya maju dan membangunkan sesebuah negeri. Sehingga 2018, 48% negara IDA blend dan 69% negara FCS kurang daripada ambang 15%. Memudahkan pembayaran cukai dapat meningkatkan daya saing sesebuah syarikat, merujuk Kizato 2010. Matlamat sistem cukai contemporary adalah untuk memaksimalkan hasil cukai di samping mengurangkan beban pembayar cukai untuk memenuhi peraturan cukai. Kerajaan perlu mencapai keseimbangan antara matlamat seperti pengembalian hasil yang lebih tinggi, pertumbuhan jangka panjang dan kos mematuhi yang lebih rendah dengan menjamin struktur cukai yang adil dan sama rata. Terdapat beberapa kesan cukai di negara Jepun terhadap kerajaan dan juga masyarakat mereka. Pertama, cukai akan mendapat peningkatan pendapatan kerajaan. Matlamat utama cukai adalah untuk menambah pendapatan kerajaan di mana ianya juga menghasilkan peningkatan perbelanjaan untuk menjaga kesihatan dan pendidikan. Contohnya, melabur dalam sektor awam seperti penyelenggaraan jalan atau digunakan untuk mengimbangi kekurangan dana pencen. Akibat yang kedua adalah pendapatan juga turut terkesan. Jika cukai yang lebih besar mengakibatkan pampasan yang dikurangkan, pekerja mungkin merasa terpaksa bekerja lebih lama untuk mengekalkan tahap pendapatan yang diingini. Akibat impak pendapatan, setengah pekerja mungkin merasa terpaksa bekerja lebih lama. Merujuk Kellogg Level merupakan satu masalah perdebatan. Persoalan utama ialah berapa banyak pengurangan hasil disebabkan oleh kadar cukai pendapatan yang lebih tinggi. Menurut satu analisis, kadar cukai harus lebih tinggi daripada 70%. Ini ialah peratusan kutipan cukai dalam yen. Disebabkan masalah dalam pengutipan cukai dan struktur ekonomi dan politik yang kurang mantap, beban cukai dalam ekonomi kurang maju cenderung menjadi lebih kecil. Kenaikan beban cukai sedikit sebanyak mencadangkan hubungan dengan kemajuan ekonomi. Bagaimanapun, beban cukai Jepun 45% hampir 2 kali ganda berbanding Amerika 25%. Ini mencerminkan fakta bahawa negara Jepun mempunyai sistem kebajikan yang lebih murah hati, iaitu rakyat mendapat penjagaan kesihatan dan pendidikan percuma. Oleh itu, untuk merapatkan jurang kekayaan, peranan cukai warisan harus diperkukuhkan dengan menurunkan potongan asas yang dirangsangkan sebagai tindak balas kepada peningkatan nilai tanah dan menaikkan kadar tertinggi. Merujuk Asami 2021. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kerajaan Jepun menghasilkan wang awam dengan menggunakan mekanisme cukai dan kutipan yuran. Negara yang sedang membangun amat memerlukan wang tunai. Mana-mana negara yang rapuh dan terjejas akibat konflik, mereka berdepan dengan kesukaran untuk mengutip cukai. Cukai mempunyai peranan yang amat penting dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan negara yang mampan dan saksama. Banyak negara pada masa kini berdepan dengan masalah untuk mendapatkan wang tunai yang cukup demi menyokong pertumbuhan ekonomi masing-masing. Cukai ini menjadi satu titik permulaan yang kritikal demi pembangunan sesebuah negara.
Penstrukturan cukai yang sangat rumit menjadikan ramai mengelak dari membayar cukai. Sektor tidak formal lebih kukuh, rasuah meningkat dan pelaburan dari pelabur luar berkurang. Matlamat sistem cukai adalah untuk memaksimumkan hasil cukai di samping mengurangkan beban pembayar cukai. Cukai adalah bahagian yang penting dalam sosial yang kompak di antara individu dengan ekonomi di mana mereka membayar barangan dan perkhidmatan awam. Pemimpin negara yang mentadbir kerajaan seharusnya dapat memimpin orang bawahan dan seluruh rakyat berkenaan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan yang cekap serta bertanggungjawab untuk menggalakkan proses pengutipan cukai yang lancar dan cekap tanpa masalah. Sekian, terima kasih.